Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Terima kasih Datuk Jalil. Seterusnya yang dihormati kepada Datuk-datuk, Datin-datin, tuan-tuan, puan yang dirahmati sekalian. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita dalam hujan-hujan renyai ini kita bersyukur atas rahmat Allah SWT. Dan insyaAllah pada hari ini saya akan meneruskan agenda iaitu berkongsi ibrah pengajaran daripada Al-Quran, daripada Amazing Al-Quran yang ada bersama dengan tuan-tuan tersebut. InsyaAllah kita akan baca bersama merujuk kepada salah satu daripada tajuk Amazing yang ada di dalam Al-Quran tersebut, daripada surah Al-Ma'idah ayat yang ke-42. Jadi tuan-tuan sekalian, mungkin bagi siapa yang pernah ada ataupun yang tak pernah ada pun, hari ini kita tengok satu-satu insya-Allah, iaitu cara bukanya. Kalau katakan nak cari surah Al-Ma'idah ini ayat 42, surah 5. Kalau sebelah kiri tu ada di atas sekali ada nombor surah Al-Ma'idah ke, ada nombor 5, nombor 3 di peringkat atas kiri tu. Kiri ataupun kanan pun ada nombor surah. Jadi 542. Jadi kalau muka suratnya 228, tapi kalau 228 itu tuan-tuan, kalau kita tahu muka surat, okey. Pada masa akan datang, kalau kita nak mencari surah Baqarah, maksudnya itu surah kedua. Surah Ma'idah, surah nombor 5. Hari ini kita berbincang ayat yang ke-42. Saya geraklah ni membantu tengok kat atas ni. Ini atas nombor surah, ni nombor 40. Okey, paling atas sekali. Okey, kita dah dapat ya. Okey, alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita sama-sama akan membacakan ayat tersebut. Sama tuan-tuan ya. Surah yang ke-5 ayat yang ke-42. Saya bacakan dahulu, kita sama-sama dengar. Kemudian nanti kita round kedua, tuan-tuan, kita bacakan bersama. Kita harapkan dengan bacaan ini sebagai satu sumber keberkatan, sumber pahala pada malam ini insya-Allah. Dan moga-moga Allah mengurniakan keberkatan. Kerana istilah keberkatan biasa orang Melayu sebut tuan-tuan, tetapi istilah keberkatan mubarakun ini asal maksudnya al-khair kathir. Al-khair kathir. Dengar 1 jam tapi boleh bertahan sampai 10 tahun, itu namanya berkat. Makan sikit tapi kenyangnya, bukan kenyang banyak tuan ya. Makan sikit, manfaat daripada makan sikit itu boleh buat macam-macam kebaikan, itu maksudnya keberkatan, mubarakun. Dan dalam surah lain Allah bercerita tentang Quran, siapa baca dia dapat keberkatan, buat kerja sikit dia punya manfaatnya panjang. Seperti mana yang Nabi buat beberapa puluh tahun tapi kesannya sampai 1400 tahun. Sayyidina Osman dia beli telaga, satu telaga, tetapi bertahan duitnya tuan-tuan, sampailah kepada sekarang ada hotel dekat depan Masjidil Haram daripada duit hasil daripada telaga yang telah dibeli oleh Sayyidina Osman. Maksudnya ada telaga, akhirnya ada pokok kurma yang tumbuh, duit daripada situ pasal wakaf sampai sekarang masih bertahan dan dimanfaatkan kepada orang-orang miskin, dan dibinakan hotel masih di depan Masjidil Haram sekarang ini. Kembali pada ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sama'una lil-kadhibi akaluna lis-sukht فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Tuan-tuan sekalian, Datuk-datuk, datin-datin yang berhormati Allah sekalian, ayat ini cara nak baca dia pun mencabar. Bunyi dia berletak lutut. Pasal apa? Pasal isinya ini nanti kita tengok dia adalah merujuk kepada satu ciri pemimpin,
satu tanggungjawab pemimpin yang tidak semudah yang disangkakan. Tetapi insya-Allah dengan panduan daripada Al-Quran ini, kita akan dapat menghayati kepada apa yang disampaikan. Jadi kita akan baca sedikit-sedikit, walaupun mungkin dia punya bunyinya tuan-tuan. Pasal Al-Quran ini ada yang bacaannya mudah. Kalau bunyi Al-Fatihah itu mudah. Itu sebabnya surah Al-Fatihah ini kita ulang di dalam solat, mudah kita ulang. Tapi kalau katakan ada ayat-ayat yang kalau dibaca memang penat sikit tuan-tuan. Penat sedikit, kecuali apabila kita memberi fokus kepada ayat tersebut. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht. فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Alhamdulillah tuan-tuan. Pertama kali kita baca pada hari ini perkataan daripada surah Al-Maidah, surah hidangan. Surah hidangan. Al-Maidah ni maksudnya surah hidangan, daripada ayat 42. Dan Al-Quran ini tuan-tuan, kalau kita perasan bahawa satu ayat ini ianya boleh dilihat bukan sekadar 3-4 sudut, tetapi beratus juta sudut. Setiap kali kita baca, ia sebenarnya memberi kesan yang berbeza. Kerana salah satu daripada kaedah Al-Quran ini tuan-tuan, dia berkait. Dia berkait. Dan apabila dia berkait, maksudnya ayat ini, kalau kita tengok perkataan sama'un, dia ada kaitan dengan ayat-ayat lain di dalam Al-Quran. Kalau kita tengok kepada perkataan bil qist, ada kaitan dalam Al-Quran sebanyak 25 kali. Dan insya-Allah kita akan tengok sama-sama, kerana fokus pada hari ini adalah kepada perkataan ini. Mungkin kalau katakan kita buat lagi tuan-tuan, ataupun tuan-tuan tengok balik di dalam Al-Quran besok, tuan-tuan boleh beri perhatian pada yang ini. Sama'un ini adalah ciri orang-orang yang, kalau kita tengok, bercakap tentang mereka yang hadir kepada Rasulullah SAW. Siapa mereka yang hadir pada Nabi ini? Boleh rujuk pada ayat sebelumnya tuan-tuan, pada muka surat yang sebelumnya itu. Okay, dalam Quran Amazing itu, muka surat sebelum itu ada ayat ini, panjang di sini. Tapi apakah yang dinyatakan Allah dalam ayat ini? Allah mulakan dengan Ya Ayyuhar Rasul, Ya Ayyuhar Rasul, wahai Rasul. Dan apabila kita membaca ayat ini tuan-tuan, apakah perasaan kita? Mungkin kita bukan Rasul. Itu adalah kaedah biasa-biasa membaca Al-Quran. Tetapi apabila kita tahu bahawa ini adalah perkataan Allah kepada kita, dia istilahnya tuan-tuan ada DPRP. Ini mudah ceritanya lah, kalau kita nak mendapat kesan yang besar pada Al-Quran, DPRP. Seorang ulama daripada India mencadangkan kaedah shortcut gitu. Yang pertama, direct. Ayat Al-Quran yang sedang disampaikan ini adalah direct kepada kita, bukan untuk orang lain. Direct. Yang kedua adalah planned, dirancang. Bukan kebetulan tuan-tuan dapat mendengar ayat ini pada hari ini. Tidak ada kebetulan pada Allah SWT. Kalau ia didapat didengar pada hari ini, maksudnya dirancang oleh Allah SWT. Maksudnya perlu beri perhatian. Bukan random. Bukan random. Yang ketiga adalah R, relevant. Relevant maksudnya ialah dia berkait dengan diri kita. Tuan-tuan yang membaca ayat ini, walaupun saya yang mensyarahkannya pada hari ini, tetapi kalau kita baca seorang-seorang, ia amat relevan dengan diri kita, malah berkaitan dengan masalah, cabaran, harapan yang ada pada diri masing-masing. Kerana ini perkataan Allah kepada setiap daripada kita. Dan yang akhir sekali adalah personal. Dia amat personal tuan-tuan. Walaupun kat sini Ya Ayyuhar Rasul, apa yang personal dia? Kita boleh persoalkan tuan-tuan kan, apa yang personal sangat? Ini adalah untuk Rasul.
Tapi di sinilah sebenarnya cara kita melihat kalau ini adalah panduan untuk Rasul. Sesiapa yang amat personally beriman kepada Rasul SAW akan mengambil perhatian kepada apa yang sedang disampaikan. Dan Rasul adalah sebagai lambang pemimpin paling tinggi di peringkat spiritual. Kalau tuan-tuan adalah pemimpin di peringkat syarikat, ataupun pemimpin di peringkat akademik, ataupun pemimpin di peringkat masyarakat, maksudnya kita rendah sikit. Pasal yang paling tinggi sekali adalah pemimpin dari segi spiritual. Dan kalau katakan kita kata bahawa saya pemimpin syarikat, tapi sebenarnya ia ada kaitan dengan usaha saya nak meningkatkan spiritual staff saya, tim saya ke syurga Allah SWT, maksudnya tuan-tuan juga perlu mengambil, kita sama-sama kena ambil pengajaran daripada ayat sebelum daripada apa yang kita akan bincangkan. Jadi apakah isinya tuan-tuan? Panjang ayat ini, tapi yang kita nak fokuskan ialah kepada perkataan la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr. Jangan sedih. Jangan sedih. Seorang pemimpin bila diseru, maksudnya tuan-tuan kalau diseru dengan perkataan ini, ya ayuhar rasul, kita rasa kita rendah daripada Rasul, tetapi ini adalah panduan untuk kita. Maka apakah yang dinyatakan oleh Allah? Jangan sedih. Jangan sedih kerana apa? Kerana alladhina yusari'una fil kufr, mereka itu cepat sangat untuk keluar daripada kebenaran. Cepat sangat diseru keluar daripada kebenaran. Dan ini merujuk kepada orang-orang Yahudi pada zaman Rasulullah SAW. Itu kesnya. Tapi pengajarannya bukan untuk Nabi saja tuan-tuan kan? DPRP, direct, planned, relevant, personal. Personal untuk saya apa kaitannya? Kalau saya memimpin sekarang ni, ada orang yang keluar daripada apa yang sepatutnya dibuat. Staff tak buat sepatutnya begini, saya harapkan begini. Apakah yang Allah ingatkan? La yahzunka, janganlah kamu sedih, kerana konflik terbesar ialah konflik spiritual. Tapi konflik yang rendah sikit tuan-tuan, konflik di pejabat, konflik harapan, konflik emosi, konflik intelek. Idea saya lain daripada idea dia, saya cepat, dia lambat. Semua itu adalah konflik. Jangan sedih. Jangan sedih. Dan memang wajar sedih tuan-tuan ya, kerana Nabi SAW seorang yang amat peka kepada kaumnya. Sama seperti tuan-tuan peka kepada tim pasukan tuan-tuan. Dan kadang-kadang sedih, mengapalah dia buat begini, mengapalah dia buat begini. Tetapi Allah ingatkan, jangan sedih. Dan satu perkara yang salah satu daripada ayatnya tuan-tuan, apakah yang Allah akhirkan pada ayat tersebut? Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adabun azim. Pada mereka, orang-orang Yahudi yang keluar daripada keimanan itu, pada mereka adalah khizyun. Khizyun ni maksudnya hina tuan-tuan di dunia, dan azab di akhirat ini adalah azab di akhirat itu amat besar. Jadi Allah nak cerita tentang mereka ini khizyun, hina, dan di akhirat nanti dikenakan azab. Tim kita tuan-tuan, bolehkah dia jadi hina dengan kalau dia keluar daripada apa yang sepatutnya dibuat? Dia menjadi hina. Dan malah kalau tim kita, kalau dia tak melaksanakan tugas di tempat kerja, tidak menjalankan tugas dengan efisien, dia boleh sampai kepada yang perkara ini. Ini yang disedihkan oleh Nabi SAW. Nabi sedih pasal apa? Pasal Nabi bimbang, sedih. Kalau katakan ini biasa-biasa, okey. Tapi ini bercakap di dunia dihina, di akhirat diazab. Complete set. Maka tuan-tuan sekalian, apakah yang perlu Nabi buat kepada mereka ini? Apa yang Nabi kena buat? Inilah tajuk kita pada hari ini, ayat yang kita baca, dan kita akan baca bersama-sama tuan-tuan ya. Sekali sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sama'una lil-kadhibi akaluna lis-sukht. فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.
muqsitin. Tanpa tuan-tuan membuka pada amazing Al-Quran, ayat Al-Quran ini diturunkan oleh Allah SWT Ar-Rahman Ar-Rahim sebagai tanda kasih sayang Allah kepada kita pada hari ini tuan-tuan. Ia perlu dirasai secara direct, dan kalau kita tak rasa, kita fokuskan kepada ayat ini, insya-Allah harapnya Allah, kita minta daripada Allah, moga-moga Allah memberi kefahaman kepada ayat ini pada hari ini. Kadang-kadang tuan-tuan, hari ini kita faham, minggu depan dia baca macam air lalu. Hari ini macam air lalu, minggu depan tuan-tuan baca mungkin dia masuk ke dalam hati tuan-tuan sekalian. Apakah bezanya? Bezanya bergantung kepada sejauh mana Allah memberi hidayah kepada kita, sejauh mana pada hari ini kita dijauhkan daripada godaan syaitan. So, syaitan kalau boleh nak bagi kita cepat-cepat tuan-tuan ya, daripada cover to cover. Kalau orang rajin tak pandai baca Quran, dia kata Quran ni susah. Siapa yang tiupkan perkataan susah tuan-tuan? Syaitan yang kata. Tapi kalau dah pandai baca, syaitan tiupkan perkataan apa tuan-tuan? Bacalah laju-laju kan? Daripada cover to cover, hebatnya dapat baca cover to cover, beritahu orang lain kau berapa juzuk, selesai, syaitan tepuk tangan sekali lagi. Jadi apabila dah dapat cover to cover tuan-tuan, Alhamdulillah. Tapi kalau tak dapat cover to cover pun, sebenarnya apakah seruan Allah kepada ayat-ayat ini adalah untuk kita tadabbur. Tadabbur ini adalah deep thinking kepada setiap perkataan yang ada di atas ini. Sehingga kan ada ulama ataupun sahabat di zaman Rasulullah, satu ayat dia tadabbur, dia tengok deep thinking tuan-tuan, daripada lepas isyak sampai kepada sembahyang subuh. Dan saya pun membayangkan, boleh ke kan, walaupun saya tak ada pengalaman sampai begitu tuan-tuan ya, boleh ke panjang, katakan sejam satu ayat. Tetapi sebenarnya tuan-tuan, sebenarnya walaupun tidak ada bahasa Arab, ayat ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok betul-betul, gunakan. Nanti kita akan tengok Quran amazing ni, apa yang amazingnya. Kita rasa macam mengapa? Kerana apa tuan-tuan? Kerana amaze-nya kepada apa yang ada di dalam Al-Quran yang tuan-tuan sedang pegang sekarang. Kalau Quran yang biasa, kalau bahasa Arab mungkin kita tak faham tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang tak ada command dalam bahasa Arab. Ataupun kalau tuan-tuan tengok yang terjemahan, kadang-kadang baca, mereka sangat suka mendengar berita-berita dusta. Mungkin soalan tuan-tuan, siapa mereka? Tuan-tuan kan? Mereka itu kembali pada ayat tadi, hizyum fid dunya. Mereka yang hina di dunia dan mendapat azab di akhirat. Mereka. Tapi kalau tuan-tuan, kalau kita tengok terjemahan itu dan kita pun tak tahu macam mana, mereka ni siapa? Kita baca je lah. Tuan-tuan kan? Sangat suka memakan segala yang haram, rasuah dan sebagainya. Oleh itu, kalau mereka datang padamu, maka hukumlah di antara mereka dengan apa yang telah diterangkan oleh Allah, atau berpalinglah dari mereka. Dan kalau engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan dapat membahayakanmu sedikit pun. Dan jika engkau menghukum, maka hukumlah di antara mereka dengan adil, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Semua pemimpin, ramai pemimpin baca ayat ini tuan-tuan. Tapi kalau katakan nak keluarkan satu poin daripada sini, apa tuan-tuan? Mungkin kita bercakap tentang perkataan yang biasa kita dengar, ialah perkataan adil. Tetapi di sini bukan perkataan adil tuan-tuan. Bainahum bil qist ini, Allah tidak menggunakan perkataan bil adl. Dalam Al-Quran terulang sebanyak 27 kali adil, 27 kali. Al-qist 25 kali. Dan ada tempat adil dan juga qist itu digunakan dalam satu ayat yang kita akan tengok nanti. Kita akan tengok nanti insya-Allah tuan ya. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau tengok di sini sahaja tanpa tahu kemahirannya, mungkinlah tidak cukup deep. Tetapi paling asas tuan-tuan, kita tahu bahawa ini datang daripada Allah. Apakah perkataan skrip yang boleh kita ujarkan tuan-tuan pada diri kita? Kita akan bertanya pada Allah, ya Allah, apa sebenarnya yang kau maksudkan dengan mereka suka mendengar berita-berita dusta? Apa kesannya ya Allah? Paling kurang kita tak tahu tuan-tuan jawapannya. Nak tadabbur dalam, kita berikan soalan kepada Allah SWT. Pasal kita bercakap dengan Allah tuan-tuan kan, Allah bercakap dengan kita, berikan peluang kita bercakap dengan Allah balik semula, agar kita boleh berborak macam kat kedai kopi, boleh sampai sejam 2 jam. Syaratnya apa tuan-tuan? Pasal orang yang kita borak,
kita faham dan kita boleh berbalas-balas. Dan Allah bercakap dengan kita, nak jadi sejam ke tak jadi setengah jam, tak jadi sejam pun setengah jam lah tuan-tuan kan. Dia kena balas. Salah satunya ialah kalau tengok tak faham, kita tanya, ya Allah, apa yang mereka dengar ni? Berita dusta apa ni? Siapa yang tipu? Kita bercakap, bertanya begitu saja tuan-tuan, itu sebenarnya adalah tadabbur, dan itulah yang akan membuka layer demi layer di dalam memahami Al-Quran ini. Inilah yang dibuat oleh para sahabat dahulu. Mereka soalkan. Ada yang silap faham pula tu. Ada yang silap faham tuan-tuan. Mereka ingatkan bahawa zulm itu adalah segala dosa-dosa menyebabkan mereka tak masuk ke syurga Allah SWT. Rupanya zulm, sebesar-besar zulm itu adalah syirik. Tapi mereka tak faham. Mereka dah tersilap faham. Tapi itu okey. Kan ada orang cakap tuan-tuan ya, jangan berhati-hati baca Quran kan? Nanti silap terjemah, nanti silap tafsir, nanti masuk neraka. Itu bukanlah tepat tuan-tuan ya. Pasal yang salah yang masuk ke neraka itu kalau dia buat fatwa jadi mufti, yang itu berjaga-jagalah. Tapi kalau kita sendiri masing-masing, dan setiap pemimpin akan membuat keputusan setiap masa tuan-tuan. Kalau nak tunggu mufti ataupun ustaz bagi tazkirah pasal Al-Quran, maksudnya pemimpin dia hanya membuat keputusan dengan Al-Quran sekali seminggu. Kalau tazkirahnya sekali seminggu. Dan atas itulah sebenarnya tengok balik kepada ayat ini, kita terus dia bertanya pada Allah, dan kita tahu bahawa Allah lah yang mencerita, oh sebenarnya mesti ada sesuatu datang daripada Allah untuk saya. Paling basic tuan kan? Paling basic. Tapi kita tengok bahawa ini ayat ini adalah dalam surah Al-Ma'idah. Kita tahu bahawa surah Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran, sinopsis abstrak kepada Al-Quran. Kalau begitu tuan-tuan, kita boleh berinteraksi tahap tinggi sedikit. Tahap Al-Fatihah menerangkan perkara ini. Pasal Al-Fatihah ini ayatnya berulang-ulang sebenarnya tuan. Kita baca dalam solat berulang. Kalau kita lepas daripada waladhdallin itu juga, dia berulang kembali, tapi dalam form yang berbeza. Itu adalah nama lain bagi surah Al-Fatihah, As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani. Maka kalau berulang di sini, apa kaitannya ayat ini dengan Al-Fatihah tuan-tuan? Dalam Al-Quran, dalam Al-Fatihah Allah cakap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maksudnya ayat ini ada kaitan dengan hubungan kita dengan Allah. Soalannya, bagaimana ayat ini boleh mendekatkan saya dengan Allah SWT sebagai seorang pemimpin? Untuk tengok balik di sini, kita tahu bahawa kalau mereka datang minta dihukumkan, mereka datang kepadamu, maka hukumlah di antara mereka atau berpalinglah. Oh, kalau ada orang ni yang selalu dengar perkara pelik-pelik, dia datang nak minta hukuman ataupun decision making daripada kita, ada dua kaedah. Sama ada kita hukum dengan bagus ataupun kita berpaling. Pasal ada orang yang tak sanggup untuk berpaling tuan-tuan. Dia rasa bersalah pasal dia tak berhukum ataupun tidak menentukan orang tersebut. Siapakah mereka ini? Nanti kita tengok tuan-tuan. Nanti kita tengok. Tetapi kalau katakan Al-Fatihah cakap begitu, oh rupanya ayat ini menerangkan balik tentang hubungan kita dengan Allah. Yang pertama, Maliki Yaumiddin. Saya nak pergi ke syurga Allah SWT. Apa kaitan ayat ini untuk mendekatkan saya sebagai seorang pemimpin ke syurga Allah SWT? Kalau kita tengok balik tuan-tuan, kita akan tengok bahawa kalau kita ingin dekat dengan Allah SWT, kita perlu berhukum dengan hukuman yang adil. Ya Allah, moga-moga Engkau kurniakan kepada saya, Ya Allah, kepada kami semua, Ya Allah, agar kami dapat menghukum dengan al-qist. Bukan sekadar adil. Apakah al-qist? Ya Allah, saya tak tahu Ya Allah. Tetapi insya-Allah kita akan tengok sama-sama tuan-tuan. Dan ketika kita bercakap dengan Allah dengan perkataan akhirah, Ya Allah, bagaimana ayat ini boleh menyebabkan saya makin dekat lagi ke syurga Ya Allah sebagai seorang pemimpin sekarang ini? Tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan akan dibuka lapis demi lapis, maksud demi maksud, dan ia bukan hanya milik ustaz ataupun yang faham bahasa Arab sahaja. Insya-Allah. Dan apabila kita bercakap tentang Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, kita bercakap tentang sirat, jalan hidup. Kalau tadi hubungan dengan Allah
kita nak pergi ke syurga. Daripada point ini, ya Allah, aku ingin pergi ke syurga-Mu. Ada jalan yang perlu dilalui sebagai seorang pemimpin di syarikat. Saya mengetuai 1,500 ataupun 2,000 ataupun 5 orang, tetap saya sebagai ketua. Apa kaitan ayat ini, ya Allah, dengan kehidupan saya sekarang? Apa yang saya boleh buat, ya Allah? Saya mau berhukum dengan hukuman yang adil. Dan ya Allah, harap-harapnya saya adalah kumpulan al-muqsitin, yang adil kepada orang-orang yang saya pimpin. Maka tuan-tuan, kalau kita tengok lebih dalam, kalau ada seseorang yang datang kepada tuan-tuan, istilah di dalam ayat ini adalah as-sama'una lil-kadhib. Ciri pertama yang diberi perhatian, yang perlu diberi perhatian, ialah orang yang datang ini, dia sering mendengar kepada sesuatu yang tidak benar. Lil-kadhib ini, tuan-tuan, dusta. Siapa yang dusta, tuan-tuan? Apa yang dusta? Tuan-tuan, kan, kalau kita persoalkan begitu, sebenarnya orang yang datang kepada Nabi SAW ini adalah 2 orang yang berzina, membuat satu jenayah. Dan macam mana tuan-tuan nak tahu? Di sinilah, tuan-tuan, kita nak naik level kita. Kalau tadi mula-mula asas, tuan-tuan, ya, ayat ini datang daripada Allah. Kemudian kita gabungkan dengan Al-Fatihah. Ayat ini ada kaitan dengan macam mana saya nak improve hubungan saya dengan Allah, nak pergi ke syurga, dan nak pergi dan nak membaiki apa, tuan-tuan? Jalan kehidupan, sirat. Maka kalau tuan-tuan nak upgrade lagi tadabbur, tuan-tuan, tuan-tuan tengok di sebelah kiri ayat 5:42. Kali ini penerangannya lebih lengkap. Baik, kita tengok sama-sama, tuan-tuan. Kalau kita tengok di situ ada tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain pada muka surat yang ke-228. Di sinilah kita baru nampak, oh, rupanya sama'una lil kadhib. Diceritakan mereka sangat suka mendengar kata-kata dusta dan sangat suka makan yang haram. Ini salah satu tafsir, tuan-tuan. Kalau tadi peringkat asas kita tak ada tafsir, kita ikut minda kita. Kalau katakan Allah, akhirat dan juga sirat, 3 level, tuan-tuan, kan? Bagaimana ayat tadi membaiki kehidupan kita, itu adalah di peringkat Al-Fatihah. Kali ini di peringkat amazing, tuan-tuan akan mendapat rujukan di situ. Tafsir Jalalain dan banyak tafsir-tafsir lain bagi ayat-ayat yang berlainan. Selesai. Dan tafsir Ibn Kathir di bawah itu menerangkan. Kalau tuan-tuan nak baca tafsir Ibn Kathir, mungkin setebal itu yang bahasa Melayunya. Tapi Alhamdulillah telah diletakkan di situ cerita tentang orang yang ayat ini turun berkenaan dengan 2 orang Yahudi yang berzina. Mereka datang kepada Nabi. Dia sebenarnya nak test Nabi sebagai seorang pemimpin. Dia tahu ada kebenaran dalam Taurat, tapi dia nak test pada Nabi. Mana tahu Nabi ini boleh berhukum, ubah sikit hukuman. Hukumannya adalah rejam, tapi ketika dia nak minta hukuman tersebut, dia tutup sikit sebahagiannya itu. Maka ada seorang ulama Yahudi, dia cakap, tepi tangan kamu. Dan akhirnya mereka nampak kembali hukuman yang asal, iaitu direjam sampai mati, kerana mereka ini sudah berkahwin. Nak ceritakan, tuan-tuan, ialah ada orang yang dah biasa mendengar dusta. Mereka ini bila datang untuk menyelesaikan sesuatu perkara, dia cuba nak adjust dan nak corner. Dan tanggungjawab bagi seorang pemimpin, seperti mana yang dinyatakan dalam ayat ini, ialah sama ada kalau nak selesai secara al-qisṭ. Tetapi kalau tak nak selesaikan, maksudnya berpaling. Kerana apa? Kerana orang ini sekadar nak twist keadaan agar berpihak pada siapa, tuan-tuan? Kepada orang ini yang datang sebentar tadi. Dia datang kepada Nabi. Dia ini adalah orang yang selalu mendengar al-kadhib. Dan apakah al-kadhib? Kadhib ini, tuan-tuan, diterangkan dalam ayat ini, ataupun dalam tafsir Ibn Kathir tadi. Allah berfirman kepada orang, jika datang padamu, kalau bahagian kolom yang ketiga, tuan-tuan, ya, Allah menerangkan perkara ini. Surah Al-Ma'idah ayat 542, yakni tidak akan ada bahaya bagimu bila tidak menghukumi. Ibn Abbas dan yang lainnya mengatakan bahawa ayat ini maksud oleh ayat ini adalah penerangan kepada ayat ini. Tapi cara ringkasnya ialah orang yang datang ini, tuan-tuan, dia
dia selalu mendengar al-kadhib, dan yang kedua akaluna lis-suht. Akaluna lis-suht. Apakah maksud akaluna lis-suht? Sering makan perkara yang haram, tetapi di dalam Al-Quran haram general. Istilah yang spesifik terhadap benda-benda fizikal, duit, harta dan riba ini diistilahkan sebagai as-suht. Jadi apa kaitannya dengan orang ini tuan-tuan ya? Yang datang ini dua perkara. Kalau orang itu selalu mendengar, mengumpat, fitnah, dia bercakap-cakap kat belakang, dia suka buat mengadu domba, selalu buat benda-benda yang tidak betul. Dan juga yang keduanya, dia mengambil apa yang dinamakan sebagai duit, harta dan riba dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya. Orang ini bila dia datang kepada seorang pemimpin, kena berhati-hati. Pemimpin yang bertanggungjawab akan berhati-hati, iaitu sama ada kalau nak selesaikan, perlu selesai bil qist, ataupun kena jauhi daripada orang ini. Kerana kalau pemimpin ini tertipu tuan-tuan, pasal kemahiran orang yang datang ini, kemahiran ini ialah dia mampu untuk mendusta, dan dia akan cuba nak mendapatkan bahagian dia, kerana kemahiran dia ialah dusta. Dan yang kedua, lis-suht, dia pandai nak cari lubang untuk mendapatkan daripada pemimpin tersebut. Jadi Allah memberi panduan kepada kita sebagai seorang pemimpin. Kalau datang orang ini, kita perlu fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Jika datang, uruskan ataupun abaikan. Dua perkara. Dan mengapa Allah letakkan di sini suruh selesaikan betul-betul tuan-tuan? Kalau kita nak berpaling, okey. Ataupun kalau kita nak berpaling, tiada mudarat. Jangan takut tuan-tuan, kan? Allah ingatkan pada kita. Kerana apa? Kerana ada pengikut ini yang bila dia datang itu, kalau tidak layan apa yang dia nak, dia akan warning sesuatu. Mungkin jawatan akan turun, mungkin projek akan hilang, mungkin. Dan tanggungjawab bagi seorang pemimpin dalam ayat ini ialah bukan saya yang menentukan manfaat, bukan dia yang menentukan mudarat, tetapi kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih daripada itu tuan-tuan, kalau nak selesaikan, kalau betul nak selesaikan dengan orang ini, wa in hakamtu fahkum bainahum bil qist, innallaha yuhibbul muqsitin, berhukumlah dengan qist. Maka apakah maksud qist ini yang harapnya kita dapat sama-sama beri perhatian tuan-tuan? Qist itu adalah adil seadil-adilnya, pelbagai angle keadilan kepada individu ini. Kerana Allah suka muqsitin. Dan kalau kita nak melihat salah satu ayat daripada 25 ayat penggunaan muqsitin, qist di dalam Al-Quran, ini adalah salah satu poin dia. Qist 25 kali dan adil 28 kali. Ini peristiwanya tuan-tuan. Dalam surah Nisa ayat 3. Tuan-tuan mungkin selalu dengar ayat ini, dan ayat ini biasanya kontroversial. Apa ayat ini tuan-tuan? Mari dengar sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in khiftum ala alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Tuan nampak perkataan qist dan ada perkataan adil. Tuan-tuan, ayat ni ayat apa? Ayat poligami, yang selalunya kontroversial tuan-tuan ya. Tapi kebanyakan orang tidak memahami apakah beza di antara qist dan juga adil. Mari kita tengok sama-sama. Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim, maka berkahwinlah dengan sesiapa kamu selain daripada kamu, berkenaan dari perempuan-perempuan lain, 2, 3 atau 4. Ini yang bercerita tentang kahwin 2, kahwin 3, kahwin 4, poligami tuan-tuan ya. Ayat poligami. Tuan-tuan biasa dengar. Tetapi itu adalah terjemahan bahasa Melayunya. Terjemahan bahasa Melayunya iaitu wa in khiftum alla tuqsitu.
Tuan-tuan kan? Tetapi bila kita tengok kepada di sini, fa in khiftum alla ta'dilu, jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, maka berkahwinlah dengan seorang sahaja atau pakailah hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk supaya kamu tidak melakukan kezaliman. Bagi individu yang ingin berkahwin 2, 3 dan 4, Allah menggunakan perkataan tuqsitu. Bagi siapa yang khawatir tidak adil, Allah suruh kita kahwin 1. Mungkin ayat ni sensitif tuan ya, malam ni. Okay. Tapi saya nak bawakan tuan-tuan kepada seorang pemimpin. Apakah beza pemimpin yang adil dengan pemimpin yang qist? Dan Allah menyeru tanggungjawab sebagai seorang pemimpin bukan sekadar adil, kena qist, terutama berdepan dengan orang-orang yang suka berdusta dan suka cari peluang mendapatkan riba, harta, duit tanpa mengikut syaratnya. Apa yang dia nyatakan sini? Tuqsitu menurut ulama tafsir adalah apabila seseorang itu adil, adil itu adalah win-win. Dua-dua suka, tuan. Maksudnya kalau ada 2, 3, 4, 2, 3, 4 ini masing-masing suka win-win, tidak cakap bahawa tidak adil, tidak adil, tidak adil. Itu adalah just adil win-win. Tetapi kalau adil di sini, adil yang biasa kita guna tuan-tuan adalah kita mungkin cakap, okey, anak lelaki dapat songkok, anak perempuan dapat rantai. Itu adil, pasal dua-duanya dapat hadiah tuan-tuan. Tetapi mungkin ada di kalangan mereka yang kata, mengapa dia dapat rantai, saya nak basikal. Dia mungkin tak puas hati, tapi itu sudah adil, dua-dua dapat. Tapi kalau di peringkat tuqsitu ini, ialah memang betul-betul kena tanya, suka apa? Nak basikal. Basikal. Yang ini nak apa? Nak rantai ke nak gelang? Gelang. Kena ikut kepada yang spesifik agar dua-dua win-win tuan-tuan. Dan itu yang dimaksudkan dengan tuqsitu. Dan di sini asalkan dua-dua dapat, itu dikira adil. Apakah kesannya tuan-tuan? Manakah yang lebih berat? Adil ke ataupun qist? Qist adalah lebih berat. Qist adalah lebih berat. Dan kembali balik kepada ayat sebentar tadi, iaitu bercakap tentang innallaha yuhibbul muqsitin. Kita tengok tuan-tuan. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. Bukannya bil adl tuan-tuan. Rasa-rasa ini disebabkan apa tuan-tuan? Orang ini dia mempunyai ketajaman untuk menyatakan tidak adil, walaupun tuan-tuan sudah adil. Dia mempunyai ketajaman bahawa dia tak dapat bahagian dia, walaupun sebenarnya tuan-tuan dah beri bahagian untuk orang tersebut. Maka bagi tanggungjawab bagi seorang pemimpin bukan sekadar adil, tetapi bil qist, iaitu adil yang amat spesifik. Terutama kalau berdepan dengan orang ini, kalau kita ingin menyelesaikan sesuatu perkara. Tetapi kalau kita tidak mahu selesaikan, maksudnya kita berpaling kerana orang ini tidak mampu memudaratkan kepada diri kita. Tuan-tuan dan puan Allah sekalian, ini adalah tanggungjawab pemimpin. Awal tadi sebelum tuan-tuan masuk ke sini, ditayangkan tentang peristiwa ataupun surah Al-Balad. Surah Al-Balad juga adalah surah bagi pemimpin. Apabila bercakap tentang surah Al-Balad tuan-tuan, saya bawakan secara ringkas sinopsis surah Al-Balad seperti di hadapan. Kerana surah Al-Balad adalah surah untuk membina negara. Dan bila saya mengkaji, tengok dalam tafsir, tengok balik, saya ni bukannya menteri. Baca surah Al-Balad, apa kaitan dengan saya? Sekali lagi diletakkan DPRP tuan-tuan, Direct, Planned, Relevant, Personal. Rupa-rupanya kalau saya adalah CEO syarikat kecil, membebaskan kehambaan, fakku raqabah adalah satu perkara agenda penting bagi seorang pemimpin. Dalam surah Al-Balad istilahnya tuan-tuan adalah
Aqabah. Aqabah ini adalah kalau katakan kita pergi ke gunung, kita nak naik ke atas itu adalah satu usaha yang mencabar. Tetapi bagi sesiapa yang melaksanakan Aqabah, sebenarnya dia mendekatkan diri pada Allah. Seperti mana dalam qist sebentar tadi tuan-tuan, orang itu adil kerana apa? Kerana Allah cinta kepada orang yang betul-betul adil, bukan adil semata-mata. Maka 5 perkara ini adalah cara membina negara di dalam surah Al-Balad. Yang pertama, membebaskan kehambaan. Yang kedua, beri makan. Yang ketiga, membantu orang yang tidak mendapat status yang stabil, diwakili oleh anak yatim. Dan yang keempat adalah ekonomi orang-orang miskin. Dan kemudian beriman dan menasihati atas sabar dan rahmah. Kalau kita pakai diagram ini tuan-tuan, bagi seorang CEO syarikat kecil nak buat perkara ini, nak dipastikan pada setiap staf ataupun ahli pasukan, ini amat penting kerana ia adalah proses untuk membina sebuah negara. Seorang pemimpin yang berteraskan pada Al-Quran, dia akan cuba menjaga ahli keluarga dia ataupun sanak saudara dia. Dalam 5 aspek ini, barulah negara yang besar dapat dibina. Kerana yang peringkat ketua negara, dia akan jaga di peringkat kementerian, tetapi ia boleh dikasketkan, boleh diturunkan pada setiap individu ini. Persoalan ni tuan-tuan, adakah ia mudah? Innallaha yuhibbul muqsitin. Nak adil tuan-tuan, bagi kepada setiap ahli staf itu mendapat 5 perkara ini adalah satu perkara yang Aqabah. Satu perkara seperti mendaki gunung yang penat sebagainya. Tetapi insya-Allah apabila tuan-tuan ambil masa pada hari ini tadabbur kepada ayat surah Al-Maidah ayat 42, kita akan rasa kepuasan apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu taala agar kalau katakan saya adalah pemimpin di sini, saya kena pastikan 5 perkara ini terbina. Allah mulakan dengan membebaskan kehambaan tuan-tuan. Kerana kehambaan yang paling teruk adalah kehambaan sesama manusia. Tetapi kehambaan yang paling mulia adalah kehambaan seseorang untuk kembali kepada Allah. Sehingga seorang ulama menyatakan, walaupun sekarang ini tidak ada hamba yang seperti dulu, tapi sekarang ini kehambaan itu dalam bentuk ideologi, dalam bentuk tempat kerja ataupun hedonism. Pelbagai perkara-perkara itu juga perlu dibebaskan oleh pemimpin yang ada di pelbagai peringkat, sekecil-kecilnya sampailah kepada sebesar-besarnya. Dan formula ini daripada surah Al-Balad kita gabungkan dengan surah Al-Maidah sebentar tadi. Kita tahu bahawa tuan-tuan sekalian, ia adalah tugas besar. Ia adalah tugas adil, bukan sekadar adil, tetapi adil yang amat mendalam. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sebagai penutup, mari kita sama-sama tuan-tuan untuk membaca sekali lagi kepada ayat daripada surah Al-Maidah sebentar tadi, agar kita dapat memasakkan dalam diri kita, agar kita berjaga-jaga bertemu dengan orang ini. Dan kita akan cuba melaksanakan tanggungjawab bukan sekadar adil, tetapi adil di tahap Al-Qist. Sama-sama tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط Inna Allah yuhibbul muqsitin. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan, agar kita diberikan kekuatan untuk menjadi pemimpin yang melaksanakan, berhukum dengan Al-Qist. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan urusan kita untuk membina sebuah negara yang berpaksikan kepada 5 domain di dalam surah Al-Balad. Dan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan sekalian, agar kita diberikan kekuatan untuk beramal dengan apa yang terkandung di dalam ayat ini, dan kita dapat sama-sama menuju kepada Allah untuk menjadi ahli syurga bersama dengan rakan-rakan sepasukan kita di sana nanti, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, kita teruskan dengan agenda seterusnya. Saya serahkan